Assalamualaikum dan salam sejahtera buat para penonton. Pastikan sahih edisi Selasa 7 Jun 2022. Anda bersiaran bersama saya Aziz Ana Alam dan antara paparan menarik hari ini, waspada scam mesej email gunakan identiti pemimpin dan Malaysia ketuai pembangunan ubat rawat denggi. Ayuh kita mulakan segmen pertama dengan sahih. Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam menjawab dakwaan DAP bahawa beliau tidak konsisten berhubung tarikh pilihan raya umum ke-15 PRU15 akan diadakan berkata tarikh pembubaran Parlimen bagi memberi laluan kepada PRU15 adalah di bawah kuasa Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Tambahnya sebagai Perdana Menteri, walaupun beliau diberi mandat untuk menghadap Yang di-Pertuan Agong bagi menasihatkan Seri Paduka berhubung pembubaran Parlimen, namun baginda boleh menolak sekiranya tidak bersetuju. Setiausaha Agong DAP Anthony Leong Siu Fook baru-baru ini menyelar Perdana Menteri kerana pendirian yang didakwa tidak konsisten mengenai PRU15. Seorang lelaki bersenjatakan parang yang merosakkan harta benda awam dan mendatangkan kegusaran penduduk di sebuah taman perumahan di lorong pematang badak Tular dalam satu video di laman sosial Facebook pada Ahad lalu telah ditahan polis pada Isnin. Ketua Polis Daerah Kuantan, Asisten Komisioner Wan Muhammad Zohari Wan Busu berkata, lelaki berusia 29 tahun ditahan di lokasi kejadian. Jelas beliau dalam satu kenyataan, siasatan mendapati lelaki itu dipercayai mempunyai masalah mental dihantar ke Hospital Tengku Ampuan Afzan HDAA Kuantan untuk pemeriksaan lanjut. Video durasi 42 saat itu memaparkan lelaki terbabit membela ayam dan itik di hadapan rumah serta memasang radio dengan kuat di kawasan perumahan tersebut hingga mengganggu keselesaan dan ketenteraman awam. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC ingin mengingatkan orang ramai agar berhati-hati sekiranya menerima email yang menggunakan profil pemimpin negara, ketua organisasi atau syarikat yang memberikan arahan di luar dari kebiasaan. Menurut MCMC dalam satu kenyataan, sebarang komunikasi yang diterima luar dari kebiasaan perlulah disemak dan ditentukan kesahihannya dan tidak dikongsikan dengan mana-mana pihak. Jelas kenyataan itu lagi, peringatan itu dikeluarkan hasil dari aduan yang diterima daripada orang awam di mana terdapat email yang tidak ditensusahkan telah ditangkap layar dan disebarkan melalui aplikasi pemesejan dalam talian. Orang ramai diingatkan untuk membuat semakan dengan pihak yang terlibat serta tidak menyebarkan sebarang kandungan yang mencurigakan bagi mengelak kekeliruan umum. Penyakit tangan, kaki dan mulut HFMD mudah merebak dari satu individu ke individu yang lain melalui sentuhan secara langsung dengan lelehan air hidung, tekak air liur dan cecair dari lepuhan juga daripada najis individu yang telah dijangkiti. Susulan itu, aktiviti advokasi kesihatan mengenai HFMD diperhebatkan lagi menerusi penerangan secara bersemuka di Pekan Sehari Bandar Temeloh dan Esplanade Temeloh oleh para pegawai penerangan kesihatan di lapangan. Baik, ini adalah antara soalan lazim berkaitan wabak penyakit monkeypox iaitu mengenai simptom atau gejala monkeypox. Dan untuk makluman orang ramai, gejala monkeypox pada kebiasaannya termasuk demam, sakit kepala yang teruk, lemah tubuh badan, bengkak pada kelenjar limfa selain timbul ruam atau lesi yang tertumpu pada muka dan tapak tangan serta tapak kaki. Ruam atau lesi ini juga boleh ditemui pada mulut, mata
mata dan bahagian kemaluan. Lesi atau ruam tersebut juga boleh muncul sama ada dalam bentuk rata atau sedikit timbul. Dan selain itu, terdapat cecair jernih atau kekuningan pada lesi dan boleh berkuping, kering serta tercabut. Jadilah pengguna yang lebih bijak mulai sekarang. Anda dinasihatkan untuk memerhatikan label pemakanan pada beg produk makanan apabila membeli barangan dapur anda. Pastikan anda mencari logo pilihan lebih sihat pada produk makanan atau minuman yang ingin dibeli. Ketahui juga ruangan per 100 gram pada panel maklumat pemakanan dapat membantu anda dalam membuat perbandingan adil di antara dua produk serta memilih makanan atau minuman yang terbaik mengikut keperluan anda. Berikut adalah mengenai kesedaran keselamatan siber. Elakkan dari menjadi mangsa dan terpedaya dengan sindiket penipuan dengan tidak terus mempercayai kandungan dari laman web, blog dan juga email yang diragui atau daripada orang yang tidak dikenali. Rantaian berita palsu menular dengan pantas memberi banyak kesan buruk kepada masyarakat dan juga negara. Dengan itu, pastikan anda menyemak dan merujuk setiap maklumat yang anda terima kepada sumber yang lebih sahih. Selain di saluran berita RTM, anda juga boleh ikuti kami di Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube dengan carian Berita RTM. Kita teruskan dengan segmen Semasa. Kerajaan mengambil pendekatan berhati-hati terhadap perkembangan global terkini khususnya isu bekalan makanan dan kenaikan harga bahan makanan yang menjejaskan kesejahteraan keluarga Malaysia, kata Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Beliau berkata sehubungan itu Malaysia tidak terkecuali menerima kesan disebabkan rantaian bekalan global yang terjejas akibat fenomena ini sehingga menyebabkan harga bahan makanan dunia meningkat melebihi 30%. Bagi menangani masalah ini, Kerajaan Tuanku telah pun mengumumkan beberapa tindakan jangka pendek seperti membatalkan kelulusan kota ataupun AP barangan makanan dari luar negara serta-merta, menyekat pengeksportan ayam ke luar negara, memperkenalkan bantuan kewangan secara terus kepada rakyat, terutamanya golongan B40 mulai 1 Julai ini, mewujudkan tabung agro makanan dengan dana berjumlah RM500 juta melalui pemberian pinjaman mudah kepada pemain-pemain industri agro makanan, mewujudkan stok penimbal untuk ayam, daging dan ikan bagi memastikan bekalan makanan mencukupi. Air dari Sungai Perak akan disalurkan ke empangan kolam Bukit Merah bagi menangani masalah penyusutan paras air khususnya ketika musim kemarau. Menteri Besar Datuk Seri Sarani Mohamad berkata pihaknya sedang berusaha mendapatkan bantuan kerajaan pusat berikutan kos pelaksanaan yang tinggi. Jelas beliau, Tasik Bukit Merah sering menghadapi masalah tersebut kerana kawasan itu bergantung sepenuhnya kepada air hujan. Tak ada angka sebenar sebab dia bukan ikut laluan jalan raya, kadang-kadang dia ikut laluan lain. Tapi kita tak tahu berapa kos sebenarnya lah. Tapi Jabatan Teknikal termasuk JPS, Jabatan Bekalan JPS dan juga LAP sedang membuat kajian yang terperinci kerana memang ada keperluan untuk membantu menyalurkan air ke Bukit Merah. Pelaksanaan bayaran yang dikenakan Jabatan Perhutanan Negeri Perak terhadap aktiviti mendaki di Bukit Keledang di Ipoh ditangguhkan. Menteri Besar Datuk Seri Sarani Mohamad berkata perkara itu akan dibincangkan dalam mesyuarat Exco Kerajaan Negeri Rabu ini. Jelas beliau, Pengarah Perhutanan Negeri Datuk Muhammad Zain Yusof akan menyediakan kertas makluman berhubung perkara tersebut sebelum tindakan susulan diambil. Dan dia kata dia mengambil maklum, dia akan menyediakan kertas makluman dan dia akan mengambil tindakan yang sewajarnya lah. Saya pun nak kena tahu apa asasnya, apa rasionalnya
siapa yang terkesan, kita akan ambil tahu dan of course lah nanti daripada apa yang dilaporkan oleh Datuk Mak Zain, kita akan bincangkan dalam Musyawarah Exco Kerajaan Negeri pada hari Rabu minggu ini. Bilangan kes baharu COVID-19 di negara ini bagi Minggu Epidemiologi ME ke-22 yang bermula dari 29 Mei hingga 4 Jun menunjukkan penurunan sebanyak 15.5% iaitu 11,052 kes berbanding 13,076 kes pada minggu sebelumnya ME ke-21. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah berkata, perkembangan itu menyaksikan jumlah kumulatif kes COVID-19 di Malaysia kini 4,513,631 kes. Menurutnya, purata kes aktif setiap hari bagi ME ke-22 adalah 23,290 iaitu terdapat penurunan sebanyak 8.2% berbanding minggu sebelumnya. Tambah beliau, purata kadar kebolehjangkitan juga menunjukkan penurunan sebanyak 2.2% iaitu 0.91 berbanding 0.93 pada minggu sebelumnya. Sementara itu, beliau berkata jumlah kemasukan pesakit COVID-19 ke fasiliti kesihatan iaitu hospital dan pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 PKRC bagi setiap 100,000 penduduk meningkat sebanyak 11% untuk ME sama berbanding ME sebelumnya. Plus Malaysia Berhad Plus menjangkakan sebanyak 1.8 juta hingga 2 juta kenderaan menggunakan laluan lebuh raya di bawah kendaliannya semalam bersempena cuti umum Hari Keputeraan yang di-Pertuan Agong. Menurut Ketua Pegawai Operasi Plus, Datuk Zakaria Ahmad Zabidi, peningkatan jumlah kenderaan itu turut didorong oleh musim cuti sekolah yang merekodkan jumlah trafik yang tinggi sejak hari Jumaat dan juga Sabtu. Justeru beliau menasihatkan pengguna agar memandu dengan berhati-hati dan sabar serta mematuhi peraturan lalu lintas. Pengguna lebuh raya juga dinasihatkan memastikan baki kad touch and go mereka mencukupi untuk mengelakkan kesesakan di lorong-lorong tol. Mereka juga dinasihatkan merancang perjalanan sebaik mungkin menggunakan aplikasi Plus dan Waze atau Google Map untuk mengetahui keadaan trafik semasa. Isu kesihatan jemaah haji negara kekal menjadi fokus utama Lembaga Tabung Haji TH meskipun Kerajaan Arab Saudi memperketatkan saringan kesihatan untuk jemaah yang benar-benar sihat mengerjakan haji tahun ini. Dan bagi tujuan itu, kira-kira 250 kaki tangan kesihatan dan perubatan bertugas pada musim haji ini dengan 44 daripadanya ditempatkan di Madinah. Pengarah Operasi Perubatan Madinah Dr. Abdul Masudi Manan berkata, TH membuka pusat rawatan di bangunan tabung haji di Madinah dengan kapasiti 37 buah katil. Dia tak sedar dia sakit. Kita punya unit tu yang akan tengok dan akan rawat di tempat itu juga. Sekiranya perlu, dia akan dihantar ke sini, dirujuk ke sini dan kita akan stabilize di sini. Kita akan rawat di sini. Ya, sekiranya kita tidak mampu untuk rawat, kita akan refer ke hospital Arab yang berkenaan. Ya, jadi bila di hospital Arab, waris ataupun mahram ataupun waris di Malaysia tak perlu risau. Ya, sebab kita ada unit yang akan melawat. Malaysia telah menjadi ahli komuniti antarabangsa yang sangat bertanggungjawab sepanjang pandemik COVID-19 di bawah bimbingan Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Dekan Kor Diplomatik di Malaysia yang juga Pesuruhjaya Tinggi Singapura ke Malaysia, Vanu Gopala Menon berkata, Malaysia menunjukkan semangat kemurahan hati kepada negara lain seperti menyumbang vaksin walaupun ketika sedang menangani situasi sukar COVID-19. Berucap mewakili Kor Diplomatik di Malaysia pada istiadat mengadap dan istiadat pengurniaan Darjah Kebesaran, Bintang dan Pingat Persekutuan yang berlangsung di Istana Negara semalam, beliau berkata sejak 2 tahun lepas, Malaysia terpaksa berhadapan dengan kesan COVID-19 terhadap kehidupan dan mata pencarian warganya. Umat Islam dinasihatkan supaya tidak menyertai festival Bon Bodari
yang berlangsung pada 16 Julai ini kerana didapati mempunyai unsur-unsur keagamaan lain. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Idris Ahmad berkata kajian yang dibuat Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM mendapati festival itu memang ada unsur-unsur keagamaan. Dia berkata demikian selepas diminta mengulas mengenai penganjuran festival tahunan Bon Odori iaitu perayaan Buddha Jepun bagi menghormati semangat nenek moyang mereka yang dijangka diadakan di Kompleks Sukan Negara Shah Alam. Poster promosi penganjuran festival itu juga memaparkan imej anime wanita berhijab yang memakai kimono dan ia mendapat reaksi negatif di media sosial terutamanya dalam kalangan umat Islam di negara ini. Malaysia akan mengetuai pembangunan ujian klinikal beberapa ubat-ubatan sedia ada yang digunakan bagi penyakit lain untuk merawat demam denggi di negara ini, kata Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin. Dia berkata ujian berkenaan akan dijalankan di negara ini menerusi Clinical Research Malaysia CRM yang dijangka mengambil masa 6 bulan hingga setahun sebelum ubat tersebut didaftarkan sebagai penawar denggi sekiranya ia berkesan merawat wabak itu. Ujar beliau, usaha ini melibatkan kerjasama antara Malaysia dan Badan Bukan Kerajaan NGO Drugs for Neglected Diseases Initiative DNDI serta dengan beberapa negara lain seperti Brazil dan India untuk melihat keberkesanan ubat-ubatan sedia ada bagi merawat denggi. Khairi berkata pencarian penawar denggi menerusi ubat-ubatan sedia ada merupakan satu daripada inisiatif kerajaan untuk melawan denggi dan penggunaan ubat berkenaan akan diberikan kepada pesakit demam denggi agar mereka dapat sembuh dari wabak itu tanpa berdepan komplikasi yang menyakitkan atau serius. Baik, seramai 1,202,212 atau 33.9% kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun di negara ini lengkap divaksin di bawah program imunisasi COVID-19 kebangsaan kanak-kanak Big Kids setakat semalam. Berdasarkan data laman sesawang COVID Now, sejumlah 1,733,437 atau 48.9% daripada kumpulan itu menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin. Dan bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun, sejumlah 2,914,353 atau 93.7% telah menerima 2 dos vaksin, manakala 3,09,343 atau 96.8% daripada kumpulan itu menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin. Dalam pada itu, seramai 16,106,736 atau 68.5% individu dewasa di negara ini menerima suntikan dos penggalak, manakala 22,981,301 atau 97.7% lengkap 2 dos suntikan vaksin dan 23,258,115 atau 98.9% menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin. Kerajaan Terengganu memandang serius dakwaan 6 sahabat mengalami keracunan makanan semasa bercuti di Pulau Perhentian Kecil di Besut yang dipercayai akibat pencebaran sisa kumbahan yang tidak dirawat baru-baru ini. Pengerusi Jawatan Kuasa Pelancongan Kebudayaan dan Teknologi Digital Negeri Arifin Deraman berkata, jabatan terlibat telah diarahkan mengambil sampel air yang didakwa tercemar dan melakukan pemantauan dengan segera terhadap isu yang tular itu. Secara tidak langsung, katanya isu itu akan menjejaskan keyakinan pelancong untuk berkunjung ke pulau-pulau peranginan di Terengganu. Bagaimanapun, Arifin berkata pihaknya difahamkan setakat ini Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu JKNT dan Pejabat Kesihatan Daerah Besut belum menerima sebarang laporan berhubung kes tersebut. Baik, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM berharap dapat menerima sekurang-kurangnya sebuah kapal peronda luar pesisir pantai OPV tahun ini bagi meningkatkan rondaan di kawasan perairan negara yang kian mencabar. Timbalan Ketua Pengarah Logistik APMM Laksamana Madya Datuk Saiful Lizan Ibrahim berkata ketika ini agensinya memiliki 70 kapal dan 190 bot di seluruh negara. Namun sebahagian
sebahagian besarnya sudah usang dan tidak dapat berfungsi dengan baik. Beliau berkata selain kapal OPV, pihaknya juga menjangkakan menerima 6 bot pemintas laju FIC menjelang akhir tahun ini bagi meningkatkan pemantauan dan mengawal perairan, terutama daripada pencerobohan nelayan asing. Dalam pada itu, katanya sepanjang 16 tahun APMM, agensi tersebut telah berjaya mengendalikan 2,500 kes melibatkan pelbagai insiden. Baik, kita bertemu kembali dalam Pastikan Sahih dan bagi segmen notifikasi, kita mulakan dengan hari ini merupakan Hari Keselamatan Makanan Sedunia, iaitu keselamatan makanan tanggungjawab bersama dengan temanya Makanan Selamat, Kesihatan Terjaga. Dan seterusnya saksikan bicara naratif malam ini dengan tajuk Krisis Ekonomi Global, Kesan kepada Malaysia bersama dengan Profesor Madya Dr. Juwaidah Sarifuddin, Timbalan Dekan Akademik Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Fakulti Pertanian UPM serta Profesor Madya Dr. Ahmad Razman bin Abdul Latif, iaitu pensyarah kanan Putra Business School jam 9 malam di saluran berita RTM My Freeview, juga di TV1 serta menerusi RTM Klik dan juga melalui Facebook Live Berita RTM. Bersiaran langsung di Reruai DBP dan Facebook DBP, bahagian majalah akan mengupas hal ehwal dunia remaja melalui forum remaja melalui gandingan 2 ahli panel dan pengacara muda selaku moderator. Inti utama forum ini akan berkisar kejayaan remaja Malaysia memecah rekod menempah tiket pengajian di Universiti Harvard. Ayuh ke Reruai DBP sempena Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2022 sambil menyaksikan forum remaja ini. Baik, Bantuan Keluarga Malaysia BKM 2022, lanjutan tarikh akhir permohonan rayuan BKM 2022 bagi negeri Sabah dan juga Sarawak. Permohonan rayuan adalah secara manual saja dan sebarang maklumat lanjut anda boleh rujuk FAQ yang berkaitan di portal rasmi Bantuan Keluarga Malaysia di bkm.hasil.gov.my. Baik, berikut adalah pesanan kepada bakal haji Malaysia bagi jemaah haji yang perlu membayar dam dan ingin menunaikan ibadat kurban. Pembayaran sebelum berangkat ke Tanah Suci boleh dilaksanakan melalui kaunter cawangan TH di Tanah Air dan juga melalui aplikasi THI Jari. Dan untuk maklumat, bayaran dam bagi haji tamatuk dan haji Quran dilaksanakan hanya untuk diri sendiri sahaja secara debit akaun jemaah haji masing-masing, dan jemaah haji digalakkan untuk mengaktifkan kad debit kredit untuk kegunaan semasa di Tanah Suci. Baik, info ramalan cuaca terkini boleh disemak melalui portal Jabatan Meteorologi Malaysia. Berwaspada dan terus patuhi SOP yang telah ditetapkan. Baik, sekian sahaja daripada saya untuk hari ini dan jangan lupa untuk bertemu saya sekali lagi esok jam 3.30 petang di saluran berita RTM My Review 123. Dengan itu, salam keluarga Malaysia. Assalamualaikum.